Juga pada pembelajaran yang lalu, murid-murid juga telah mempelajari perkataan haza, hazihi, zalika, tilka, huna dan juga hunaka. Untuk kali ini, murid-murid sila buka buku teks muka surat 70. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 70. Buku teks muka surat 70. Hari ini kita akan belajar ataupun kita akan mempelajari perkataan-perkataan yang ada di dalam ayat pada muka surat 70 ini, khususnya perkataan yang berwarna merah. Perkataan berwarna merah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima. Jadi apa perkataan ataupun maksud perkataan yang berwarna merah ini? Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari 5 patah perkataan ini. 5 patah perkataan ini. Dan kita juga akan mempelajari membina ayat-ayat mudah menggunakan kelima-lima perkataan yang berwarna merah. Okey ya. Kita tengok ayat yang pertama yang berwarna merah. Perkataan amama. Amama. Ayat kedua yasara. Yasara. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 70 buku teks ya. Ayat ketiga yaminu ataupun yamina. Yamina. Ayat keempat bijanibi. Bijanibi. Ayat kelima wara'a. Wara'a. Okey, kita tengok ayat yang pertama dulu. Amama. Amama bermaksud di hadapan. Di hadapan. Ingat ya. Amama di hadapan. Contoh ayat menggunakan perkataan amama. Okey, kita baca. Al-faslu amama al-hammami. Kelas di hadapan bilik air. Nanti murid boleh perhatikanlah kedudukan ataupun gambar di atas ini pada muka surat 70. Mana perkataan kelas? Al-faslu amamal hammami. Kelas di hadapan bilik air. Mana al-faslu? Mana al-faslu ke atas ni? Tengok ya kat sini. Al-faslu. Al-faslu. Mana bilik air? Oh, bilik air kat belakang dia tu. Kat belakang. Ini al-hammamu, bilik air. Jadi apa maksud ayat pertama? Kelas di hadapan bilik air. Ni bilik air. Di hadapan bilik air terdapat kelas. Ingat ya. Sila hafal perkataan amama. Amama di hadapan. Boleh ya? Okey, kita tengok ayat yang kedua. Al-musalla yasara al-maktabati. Yasara. Yasara. Yasara apa maksud? Yasara bermaksud di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Macam mana ayat dia? Contoh ayat. Al-musalla, surau. Yasara, di sebelah kiri. Al-maktabati, pusat sumber. Surau di sebelah kiri. Pusat sumber. Mana surau dalam gambar ni murid-murid? Ini tengok. Ini musalla. Sebelah kiri dia apa? Al-maktabatu, pusat sumber. Contoh ayat, surau di sebelah kiri pusat sumber. Boleh ya? Okey, perkataan yasara bermaksud di sebelah kiri. Kita tengok ayat ketiga. Al-idaratu yamina al-qa'ati. Pejabat di sebelah kanan dewan. Pejabat di sebelah kanan dewan. Okey, yamina bermaksud di sebelah kanan. Yamina bermaksud di sebelah kanan. Pejabat di sebelah kanan dewan. Mana pejabat dalam gambar ini? Mana pejabat? Mana pejabat? Mana pejabat? Jumpa kat sini pejabat. Dewan. Ini yang besar ni, bangunan besar ni dewan. Jadi di manakah terletaknya pejabat? Pejabat terletak di sebelah kanan dewan. Okey, boleh faham ya? Yamina bermaksud di sebelah kanan. Okey ya? Kita tengok ayat yang keempat. Al-hadiqatu bijanibi al-mal'abi.
Al-hadiqatu bijanibi al-mal'abi. Taman terletak di sebelah padang. Di sebelah padang. Di sebelah padang. Ingat ya. Apa maksud bijanibi? Di sebelah ataupun di tepi. Bijanibi di tepi ataupun di sebelah. Di tepi. Mana taman? Taman mana taman dalam gambar? Ini. Ini taman. Di tepi taman terdapat apa? Al-mal'abi, padang. Padang. Jadi taman terletak di tepi ataupun di sebelah padang. Okey, ayat taman terletak di sebelah ataupun di tepi padang. Okey, bijanibi, apa maksud bijanibi? Di tepi ataupun di sebelah. Okey, tengok ayat terakhir. Dukkanul madrasati. Dukkanul madrasati wara'a ma'malil komputer. Kedai ataupun kedai buku, kedai sekolah ya, ataupun koperasi, ataupun kat sekolah Sungai Tekali tu kita panggil kedai buku lah. Kedai buku terletak wara'a. Kata warna merah, wara'a. Apa maksud wara'a? Oh, wara'a bermaksud di belakang. Di belakang. Kedai buku terletak di belakang ma'malil komputer. Ma'mal komputer. Okey, mana kedai buku dalam gambar ni? Oh, atas sekali. Atas sekali ni. Mana ma'mal komputer? Di hadapan. Di hadapan kedai buku terletak adanya ma'mal komputer. Apa maksud ayat yang kelima? Ayat kelima bermaksud kedai buku terletak di belakang ma'mal komputer. Okey, murid-murid kena ingat perkataan wara'a bermaksud di belakang. Wara'a bermaksud di belakang. Okey, kita ulang balik. Perkataan pertama, amama, di hadapan. Perkataan kedua, yasara, di sebelah kiri. Yamina, di sebelah kanan. Bijanibi, di tepi ataupun di sebelah. Wara'a, di belakang. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, sila perhatikan gambar dan juga sila perhatikan ayat-ayat di bawah yang mengandungi 5 perkataan yang berwarna merah, dan saya harap murid-murid darjah 4 sidik dan juga 4 taqwa hafal 5 perkataan ini. 5 perkataan ini. Boleh ya? Perkataan pertama amama, perkataan kedua yasara, perkataan ketiga yamina, perkataan keempat bijanibi, dan terakhir perkataan wara'a. Boleh ya? Okey. Apabila kita telah selesai mempelajari perkataan-perkataan ini dan juga murid-murid telah memahami 5 perkataan ini, saya harap nanti murid-murid boleh buka buku latihan, buku Sukses A+. Nanti murid-murid boleh buat latihan ataupun selesaikan tugasan latihan pada muka surat 48. Buku Sukses A+, muka surat 48, dan sila jawab soalan-soalan berikut pada muka surat 48. Okey, boleh faham ya? Okey ya murid-murid kelas 4 sidik dan juga 4 taqwa. Sebentar tadi kita telah mempelajari 5 perkataan yang berwarna merah dalam buku teks muka surat 70. Jadi untuk kali ini, murid-murid boleh buka buku Sukses A+ Bahasa Arab tahun 4. Sila buka muka surat 48. Selesaikan latihan pada muka surat 48. Bagaimana cara nak buat? Okey, tengok muka surat 48. Dalam buku aktiviti Sukses A+, muka surat 48, telah diberi kepada kamu semua perkataan-perkataan dalam petak yang besar ni. Kita ada perkataan al-hammamu, al-faslu dan seterusnya. Jadi murid-murid dikehendaki menjawab soalan 1, 2, 3 dan 4 berdasarkan perkataan-perkataan di sini.
dan juga berdasarkan pada gambar rajah pada muka surat 70 buku teks. Pada muka surat 70 buku teks yang kita pelajari sebentar tadi. Bagaimana nak jawab? Okey, kita tengok contoh. Contoh ayat yang pertama. Aina al-hammamu. Soalan dia. Aina al-hammamu. Di manakah terletaknya bilik air? Di manakah terletaknya bilik air? Contoh yang saya telah beri, tengok yang saya tulis, al-hammamu wara'a al-fasli. Al-hammamu wara'a al-fasli. Di manakah terletak bilik air? Jawapannya, bilik air di belakang kelas. Bilik air di belakang kelas. Murid-murid mesti menggunakan perkataan wara'a, di belakang. Di belakang. Kenapa kita guna perkataan wara'a? Murid-murid boleh tengok muka surat 70 buku teks tadi. Di mana terletak bilik air? Awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 70 gambar rajah. Awak cari perkataan al-hammamu. Awak tengok, bilik air di belakang kelas. Bilik air di belakang kelas. Okey. Belakang dalam bahasa Arab macam mana? Wara'a. Bilik air di belakang kelas. Okey, boleh faham ya? Okay, contoh ayat kedua. Ainal musalla. Di manakah terletaknya surau? Di manakah terletak surau? Okay, murid-murid boleh cari dalam buku teks muka surat 70 gambar surau. Terletak di mana gambar surau? Muka surat 70 murid-murid boleh tengok pada sebelah kiri di ruangan atas ada perkataan musalla. Okey. Di mana terletaknya musalla? Musalla terletak di sebelah kanan. Di sebelah kanan pusat sumber. Okay. Apa perkataan di sebelah kanan? Tadi kita telah mempelajari perkataan di sebelah kanan. Okay. Murid-murid boleh rujukkan pada video tadi. Apa maksud di sebelah kanan? Nanti murid-murid tulislah kat sini. Surau terletak di sebelah kanan pusat sumber. Tapi jangan tulis bahasa Melayu, tulis bahasa Arab lah. Boleh gunakan perkataan yang saya beri tadi. Surau terletak di sebelah kanan pusat sumber. Boleh? Kita tengok ayat ketiga. Aina al-hadiqatu. Di manakah terletaknya taman? Okay. Tengok dalam gambar rajah muka surat 70 juga. Taman terletak di sebelah ataupun di tepi padang. Taman terletak di sebelah ataupun di tepi padang. Macam mana nak bina ayat perkataan ataupun ayat taman terletak di sebelah ataupun di tepi padang? Guna perkataan yang saya beri dalam video sebelum ini. Apa maksud di tepi ataupun apa maksud di sebelah? Okay, boleh faham ya? Boleh rujuk perkataan-perkataan yang berwarna merah muka surat 70 buku teks. Okay, ayat terakhir. Aina ghurfatul mudiri. Di manakah terletaknya bilik guru besar? Okey, yang ini tak ada contoh dalam buku teks muka surat 70, tak ada. Tapi pandai-pandai murid lah nak buat macam mana. Kalau sekolah kita, sekolah SK Sungai Tekali, di mana terletak bilik guru besar? Bilik guru besar terletak di sebelah kanan pejabat. Murid-murid masuk ke pejabat, kat sebelah kanan bilik guru besar, di sebelah kiri pejabat. Tempat apa, meja Puan Seri. Kan sebelah kanan tu bilik guru besar. Boleh ya? Mudah je.
Soalan 1, 2, 3 dan 4. Sila selesaikan. Sama juga dengan pada muka surat sebelah. Muka surat sebelah 49, muka surat 49, murid hanya tandakan ataupun tik sahaja, tandakan right pada jawapan yang betul. Iaitu murid-murid boleh pilih apa maksud bagi ayat dalam bahasa Arab ini, maksud dalam bahasa Melayunya macam mana. Okey, sama ada yang atas ke yang bawah. Ayat kedua sama ada yang atas ke yang bawah. Ayat ketiga sama ada yang atas ke yang bawah. Kalau murid-murid pilih yang atas, tandakan right di ruangan bulatan di sebelah kiri. Boleh Kalau jawapan di sebelah bawah, tandakan right di sebelah bawah. Okey, mudah je. Dalam masa 10 minit tak sampai pun siap semua ni. Okey, itu tugasan awak pada muka surat 48 dan juga 49. Okey, terima kasih.